Perasaan. Pertama perasaan, takut solat tidak diterima, takut ibadah tidak diterima, takut sedekah kita tidak diterima, takut kedatangan YB tidak diterima. Saya datang bukan kerana siapa-siapa, tengok penceramahnya je, jangan. Maka betul kembali niat, kalau datang kerana saya kosong, atau datang kerana nak tunjuk muka kawan-kawan, nanti dia cari aku tak datang segan pula. Ataupun aku datang sebab aku AJK. Jangan. Untuk jadi mujahid, orang yang sedang melatih diri, memaksa diri untuk tidak lagi buat dosa. Kita nak bercakap tentang bagaimana membangun cinta kita. Dah bercinta belum dengan Rasulullah? Sudah ke belum? Dah rindu Rasulullah belum? Ini tak berani nak cakap lagi ni. Apa sebab? Kita tak pasti, kita benar-benar rindu ke tidak. Tadi selawat tadi rasanya macam mana? Kita sebut, tapi tak ada sampai ke hati. Kita sebut, tapi tak lekat dalam kepala. Kerana apa agak-agak? Apa sebab? Sebab kita belum jumpa Rasulullah. Betul? Kalau kita belum cinta Rasulullah, tapi Rasulullah dah cakap dengan sahabat dah. Aku sangat mencintai mereka, merindui mereka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa lagi yang kamu rindu? Kami ada di keliling kamu ni. Kami sentiasa bersama denganmu. Kenapa ada lagi orang yang kamu rindu? Kita jumpa hari-hari. Rasulullah kata apa? Kamu tengok aku hari-hari. Maka nak jadi tak nak ikut tu tak boleh. Sebab dah nampak orang depan mata, betul? Tetapi yang aku rindu ialah orang-orang yang ikut syariat aku. Ikut perintah aku. Pegang Al-Quran aku. Ikut peraturan aku. Walaupun mereka tak jumpa aku. Siapa orang yang tak jumpa Rasulullah? Kita. Apa lagi? Udah lah tu. Dah duduk. InsyaAllah. Masa sikit kita kejar. Okay. Jadi kalau Rasulullah sudah menyatakan rindunya. Sudah menyatakan rasa rindunya kepada kita. Okay. Tapi kita belum ada rasa rindu itu. Rasa-rasa jumpa tak agak dengan Rasulullah? Jumpa ke tak? Nak jumpa ke tak? Oh, nak aja. Okey, ini kekuatan. Sekurang-kurangnya kita ada impian, ada hajat nak jumpa, betul? Maka apa agaknya yang perlu kita buat untuk nak jumpa Rasulullah? Agak-agak. Ini kekuatan. Apa pintu masuk nak jumpa Rasulullah? Menyebut nama Rasulullah. Okey. Maka kita kata kita berselawat, kita sebut namanya. Tetapi kita tak pakai Al-Qurannya. Hadiah teragung, wahyu terbesar yang dapat pada Rasulullah, yang menyebabkan dia jadi utusan Allah paling istimewa, menghapuskan semua hukum-hukum sebelum kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terbaik, terlengkap. Tapi di mana Al-Quran pada kita? Berapa banyak masa kita guna untuk Quran? Walaupun kita dah berselawat juta-juta, cantik, tetapi kalau tak faham Al-Quran, tak ikut cakap Quran, sebab hadiah terbesar yang Allah bawa, Nabi bawa untuk kita ialah Al-Quran. Ini kekuatan pertama yang kita nak ambil. Kalau kita masih senang merasa anak tak pandai ngaji, kita pun tak pandai sangat saja, dah tua payahlah nak belajar. Ada tak agak yang gitu? Kita nak kalau boleh semua kita, tua ke muda ke apa ke, tetap teringin, rindu, sungguh-sungguh, berusaha sangat-sangat untuk membaca Al-Quran, memaham Al-Quran, dan akhirnya mengambil isi-isi Al-Quran untuk dijadikan cara hidup. Okay, kalau kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian itu untuk Allah, bukan untuk kita. Kita tolong dia sikit pun tak puji kita, tak terima kasih dengan kita. Ada tak orang macam tu?
Ada. Yang patut dipuji hanya hanya Allah. Itu kalau kita faham Al-Fatihah. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul? Kepadamu kami menyembah dulu. Apa makna sembah? Taat dulu. Apa makna sembah? Tinggal larangan dulu. Apa makna sembah? Buat semua yang disuruh dulu. Ini kekuatan. Sekali lagi kita katakan, bila kamu sudah menyembah aku, sudah taat dengan aku, ikut perintah aku, tinggal larangan aku, sayang dengan Nabi aku, maka kamu layak aku akui sebagai hamba Allah. Kita siapa sekarang? Kalau saya tanya puan siapa puan? Minta maaf, saya tak berapa kenal orang, jadi kalau tak disebut nama, janganlah kecil hati. Kalau saya tanya puan siapa? Hamba Allah. Sejak bila jadi hamba Allah? Sejak bila? Sejak kita faham. Betul? Bila agak yang faham tu? Dah 1, dah 2, dah 3. Okey. Artinya sebelum itu kita belum. Tetapi apa yang Nabi pesan, kamu tidak menjadi hamba Allah selagi kamu belum faham 2 kalimah syahadah. Walaupun dah solat, tapi syahadahnya tak faham. Okey, hari ini sangat banyak anak-anak yang tak boleh lagi bersyahadat. Perkataan syahadah tu dia tak faham. Perkataan mengucap pun dia tak faham. Ini pengalaman-pengalaman bukan saja kanak-kanak tapi juga orang besar. Okey, agak-agak adik-adik boleh lagi ingat 2 kalimah syahadah? Ingat? Syukur alhamdulillah. Boleh kita dengar sekali? Okey, syukur alhamdulillah. Siapa ingat tarikh kita buat syahadah? Ada orang ingat? Bila mula mengucap 2 kalimah syahadah, kita bila? Ada yang ingat tarikh tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Oleh kerana tak ada tarikh, hari ini kita nak ambil tarikh ini. Kita nak baharui syahadah kita. Supaya ini pintu masuk nombor 1. Kita ni minta abang kita ni, calon-calon syurga kita ni, okay, untuk membimbing. Dia baca, kita ikut. Boleh? Okey. Boleh 2 kalimah syahadah? Boleh. Okey sayang. Sila. Bismillah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya? Pakai mikrofon. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan yang disembah. Aku naik saksi. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah lagi. Okay. Dan aku nak saksi bahawa Muhammad itu suruh Allah. Okey, boleh ikut? Sekali lagi ulang bagi makcik-makcik kita ikut betul-betul. Okey. Aku naik saksi. Aku nak saksi bahawa Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku nak saksi bahawa Muhammad itu suruh Allah. Okey, syukur alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini yang kita nak semak, mudah-mudahan semua anak kita. Siapa ajar anaknya syahadah sendiri? Siapa ajar anaknya sendiri 2 kalimah syahadah? Saya nampak ada satu tangan kat luar. Ayah, siapa ajar anaknya 2 kalimah syahadah? Ini satu kemalangan yang sangat memalukan. Okay? Kita daftar anak jadi dapat surat beranak. Daftar anak masuk sekolah. Daftar anak masuk tadika. Daftar anak masuk universiti, betul? Daftar anak dapat kad pengenalan, betul? Tapi kita tak daftar anak kita jadi hamba Allah. Jadi saya mohon hari ini, balik ke rumah, tolong panggil anak-anak, cucu-cucu, kalau dah ada cucu, tolong ajar sendiri anaknya 2 kalimah syahadah. Kerana ini ada kaitan besar dengan selawat kita.
Selawat tak lekat kalau kita belum cinta Rasulullah. Sebab itu Al-Quran kata apa? Kalau kamu, Nabi kata, kalau kita kata hadis kursi, kalau kamu cinta Allah, kamu mesti cinta aku. Sebab kamu tak mampu cinta Allah kalau belum cinta aku. Kalau kamu orang mukmin, okay, mesti aku jadi yang paling kamu cinta. Baru betul iman kamu. Jika tidak, kamu dianggap tidak beriman. Boleh faham? Aku, kata Nabi, mesti jadi orang paling kamu sayang. Okay? Jika tidak, iman kamu terbarai. Imannya tak selesai. Okay? Sebab itu bila Sayyidina Umar dipegang tangannya oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku sayang. Lebih daripada anak aku, lebih dari harta aku. Okay? Tetapi sama dengan bukan termasuk dengan diri aku. Maknanya, bila kita kata, Sayyidina Umar kata, aku sayang kamu lebih daripada sayang anak aku, lebih sayang harta aku, penagihan aku, kecuali aku. Kecuali diri aku. Maka apa Rasulullah pesan pada dia? Ya Umar, iman kamu belum selesai. Iman kamu belum sempurna. Selagi aku belum jadi nombor satu yang paling kamu sayang di dunia. Maka Sayyidina Umar mengulang semula. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari segala-galanya. Termasuk diri aku. Yang aku paling sayang ialah engkau. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka sekali lagi tolong semak balik. Kekuatan pertama, 2 kalimah syahadah kita merupakan lesen nombor 1. Kita selawat tapi syahadahnya hilang. Anak kita ramai. Pengalaman saya SPM baru ini. Anak SPM datang solat hajat ke masjid. Tapi tak boleh baca 2 kalimah syahadah. Dipanggil 4-5 orang suruh minta belajar. Ucap balik. Bila hidup tak ada syahadah, ibadah semua tertolak. Sebab syahadah adalah kepala kepada semua. Sebab itu kita kata rukun iman itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Betul? Kalau haji wajib? Wajib pada siapa? Yang mampu. Zakat wajib? Wajib pada yang ada. Betul? Puasa wajib? Pada yang sehat. Betul? Yang sakit, yang tua, yang dalam perjalanan, yang sedang dalam musafir, tak payah puasa, ganti hari lain. Betul? Jadi yang mana sebenarnya rukun Islam yang kita buat? Tinggal berapa? 2 sahaja. 2 ke 1? 2. Apa dia yang satu lagi? Solat. Solat nombor 1 ke 2? Solat nombor 2. Nombor 1 apa? Syahadah. Maka sekali lagi tanpa syahadah, solat kita koyak. Tanpa syahadah seperti orang tak ada kepala. Maka saya mohon balik nanti. Tolong semak dengan anak. Dia faham tak apa dia 2 kalimah syahadah? Ada anak yang boleh baca tapi dia tak faham. Anak tadi baca pakai bibir, tak baca pakai fikiran. Tak baca pakai perasaan, tak baca pakai hati. Maka syahadah tidak keluar dalam amal. Kerana apa? 2 kalimah syahadah merupakan sumpah paling besar di dunia. Paling besar di bumi. Disaksikan oleh 4 saksi. Jangan main-main walaupun kita dah berzikir banyak-banyak, dah puasa banyak-banyak, dah pergi umrah kelu-kilih. Tapi bila syahadahnya tidak sempurna, kebanyakan, maka Allah kata aku tak terima. Tak diterima apa pahalanya jika syahadahnya koyak. Maka kita semak balik. Balik tolong daftar balik anak kita jadi hamba Allah. Tolong daftar semua anak kita jadi hamba Allah. Kerana apa? Syahadah merupakan syarat nombor 1. Semaklah kitab mana pun. Kalau tak faham syahadah, kita solat. Kenapa solat? Bila anak kata, kenapa opah kena solat? Sebab kebanyakan sekolah agama kita mulakan dengan solat. Bukan mulakan dengan syahadah. Sebab itu anak kita banyak yang tinggal 2 kalimah syahadah. Jadi saya pengalaman sebagai trainer atau sebagai jurulatih, dah jumpa orang dewasa, dah jumpa anak kampus, dah jumpa anak tahfiz, dah jumpa macam-macam orang, dah jumpa orang pencen.
yang sudah selalunya banyak kali lupa tentang syahadah. Jadi syahadah adalah kepala. Kalau tanpa syahadah, maknanya kita berjalan tanpa kepala. Sebab itu dipesan syahadah merupakan pintu masuk untuk mengaku kita hamba Allah. Sebab itu sumpah paling mahal. Sebab itu kalau orang bukan Islam masuk Islam, apa ayat dia baca? 2 kalimah syahadah. Dosanya daripada tahun 1 sampai umur 50. Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, apa jadi dengan dosanya? Terhapus. Besar ke kecil peranan 2 kalimah syahadah. Hapus semua dosa. Layak dari tak layak masuk syurga, dapat masuk syurga. Dari tak layak jadi hamba Allah, dapat jadi hamba Allah. Maknanya 2 kalimah syahadah merupakan kunci nombor 1 untuk mendaftar diri sebagai hamba Allah. Jadi saya mohon kita tolong baca sebanyak-banyaknya 2 kalimah syahadah ini, ataupun yang ringkasnya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, supaya apa sebab kena lancar, kena mengalir dalam darah. Kerana orang yang dalam nazak dapat menamatkan hayatnya dengan 2 kalimah ini, apa jadi? Dapat mati husnul khotimah. Apa maksud husnul khotimah? Mati dalam keadaan yang baik. Bermakna lesen masuk syurganya besar. Tetapi kalau masa sihat tak sempat nak baca. Saya mohon hari ini ubah. Aku bukan saja nak selawat, aku juga nak banyak-banyak baca sebut nama Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah sempat. Sebab disaksikan oleh 4. Pertama, Allah saksikan. Tadi anak kita baca, kita bersama dengan kita, maka kita dapat saksi. Bila kamu membaharui syahadah kamu, oh hari ini tarikhnya. Okay? Siapa saksinya? Saksi saya ada satu masjid. Okay, boleh nampak? Kita nanti jadi saksi kepada setiap kita. Orang sebelah saksi kita, kita jadi saksi dia. Betul? Maka kekuatan pertama disaksikan oleh Allah. Kedua disaksikan oleh malaikat. Ketiga disaksikan oleh bumi. Lantai ini akan jadi saksi. Sebab itu ulama dulu dia suka pergi masjid, solat di banyak masjid supaya ada kesan sujud yang nanti jadi saksi untuk dia. Lantai jadi saksi. Dan yang saksi keempat ialah diri sendiri. Mulut kata aku yang ucapkan. Otak kata, telinga kata aku yang dengar. Otak kata aku yang faham. Hati kata aku yang rasa. Maka sekali lagi tolong banyak-banyak mengulang balik 2 kalimah syahadah. Mudah-mudahan kita dapat mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita diterima sebagai hamba Allah. Ini kekuatan pertama yang kita hendak. Baru tadi kita boleh nak jumpa mujahadah kita. Apa cerita? Sampai ke sini dengar. Okey, ini kekuatan. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan pertama. Kalau kita sudah ibadah, sudah selawat, sudah buat apa saja, tolong tanya dengan diri. Aku dah rindu Allah belum? Aku dah cinta Rasulullah belum? Aku dah kasih ingat Rasulullah ke belum? Jangan ingat masa Rabiul Awal aja. Jangan selawat hanya di bulan ini saja. Lepas tu selawatnya hilang. Tiap-tiap tahun nak kena tak ni. Apa sebab? Lupa. Kata nak jumpa Rasulullah, tapi nak baca selawat Rasulullah lupa. Kalau lupa, maknanya Nabi juga lupa dengan kita. Kita paling takut nanti. Sebab itu Nabi tanya, apa tanda? Sebab Nabi akan semak satu-satu. Benarkah kamu ni? Ya Rasulullah, terimalah aku. Kita esok dalam keadaan yang sangat lelah. Betul? Maka Nabi kata, apa tanda kamu umat aku? Siapa yang solat ada tanda di dahinya. Kalau solatnya diterima. Bukan semua solat kita diterima, minta maaf. Solat yang pura-pura, solat yang tak khusyuk. Solat kena kerana orang, solat di hujung waktu, solat tak khusyuk. Solat yang rasa-rasa kejap buat, sekejap tak buat. Takut. Sebab itu bila kamu beribadah, tolong simpan 2 perasaan. Pertama perasaan
Takut solat tidak diterima. Takut ibadah tidak diterima. Takut sedekah kita tidak diterima. Takut kedatangan YB tidak diterima. Saya datang bukan kerana siapa-siapa. Nak tengok penceramahnya je. Jangan. Tak ada apa-apa. Saya datang kerana Allah. Maka betulkan balik niat. Kalau datang kerana saya, kosong. Tak ada apa-apa. Atau datang kerana nak tunjuk muka kawan-kawan. Nanti dia cari aku tak datang, segan pula. Jangan. Ataupun aku datang sebab aku AJK. Jangan. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan untuk jadi mujahidah. Kata kalau orang perempuan, nak jadi mujahid. Orang yang sedang melatih diri, memaksa diri untuk tidak lagi buat dosa. Boleh? Apa yang membolehkannya? Apa yang membolehkan kita dapat mengawal diri daripada melakukan dosa? Okey. Ini kekuatan yang nak dibangun. Jadi sekali lagi kita bangun balik kekuatan. Kekuatan pertama, tolong faham 2 kalimah syahadah sebagai sumpah. 2 kalimah syahadah sebagai sumpah bahawa aku sudah bersaksi. Saksi pakai mata, saksi pakai otak, saksi pakai lidah, saksi pakai perasaan, saksi pakai hati. Ada rasa tak cinta Rasulullah? Ada rasa tak cinta Allah? Ini yang kita kata, aku ada ilmunya, aku boleh baca Quran dengan baik, aku boleh faham Al-Quran, tapi aku belum rasa rindu dengan Quran. Aku belum rasa rindu dengan Rasulullah. Aku belum, sebab tak ada yang nangis selawat adik. Ada yang nangis? Ni yang kita letih, sebab kita menyanyinya di bibir. Nabinya baru ada di bibir, belum sampai ke hati. Boleh faham? Boleh jelas? Okey, kalau saya tanya, siapa isteri? Angkat tangan. Siapa isteri? Okey. Apa tanda anda isteri? Jawab je masa sikit. Basuh, semua orang boleh buat, tak ada isteri pun. Setia dengan suami, takut pada suami. Suami ada sekarang? Tak ada. Walaupun suami, siapa yang suaminya ada di sini? Ada? Oh, tak ada. Okey, tak payah tanya. Maknanya, kalau kita jadi isteri, walaupun suami tak ada di sebelah, kita rasa tak kita isteri? Boleh tak pergi dating? Wabi kata, jom kita ngetel kejap. Tak boleh, Wabi. Isteri suami saya tak ada. Betul ke tak? Maknanya kita rasa diri kita sebagai isteri. Masak basuh tu kenian cerita. Okey? Betul ke tidak? Kalau syaratnya basuh, makan, minum, letih weh. Okay? Sebab itu, saya kaunselor, ada klinik di rumah saya. Klinik kaunseling keluarga. Ramai minta bercerai. Nak minta fasa. Nak minta macam-macam. Sebab apa? Kerana dah tak ada rasa. Tak ada rasa sayang dah. Kita dengan Allah dan Rasulullah sebut tadi kita hamba Allah, ada rasa tak? Kalau rasa nak ngumpat, ada rasa tak? Takut Allah, ada ke tak ada? Takut, oh syukur, tapi muka tak takut. Tak, ada rasa. Maka sekali lagi, kalau takut Allah, takut Rasulullah. Kalau jadi isteri, di mana pun kita pergi, kita rasa kita isteri. Betul ke tidak? Betul? Tapi jadi pengikut Rasulullah. Bila masa kita rasa kita pengikut Rasulullah? Bila? Masa bila? Tak ada. Sebab kita tak rindu pun. Tak rasa lagi. Kita baru fikir pakai kepala je. Tahulah Nabi. Aku pun belajar juga. Aku pergi sekolah agama juga. Betul ke tak? Aku pun baca Quran juga. Aku pun belajar juga sekolah agama. Betul ke tak? Tapi belum jumpa rasa rindu. Belum jumpa rasa dekat. Belum jumpa rasa nak jumpa. Sebab itu tak sebut nama Rasulullah banyak-banyak. Sikit je. Ini yang menyebabkan kita jauh dengan Rasulullah. Sebab tak ada rasa. Tak ada rasa aku ni pengikut Rasulullah. Sebab itu kita masih boleh bohong. Betul? Siapa tak pernah bohong kat tangan? Wabi pernah bohong, Wabi?
Nampak ada? Saya tak tanya sunat tak sunat. Tapi pernah bohong tak? Ngakulah bukan saya, bukan Tuhan. Kita dah kenal Nabi masa sekolah kafar lagi. Betul? Ni anak orang kecil-kecil. Kenal Nabi tak? Kenal. Betul. Pernah bohong tak? Dah belajar tak sifat-sifat Nabi? Dah. Apa dia? 4 sifat yang pertama kita belajar. Apa dia? Dah belajar tapi lupa. Apa sebab lupa? Tak buat. Boleh faham? Maka kita belajar dulu pertama Nabi itu siddiq. Nabi itu orang yang benar. Cakapnya benar, perbuatannya benar, fahamnya benar, idea dia benar, semua benar, betul? Kita di kedai bohong, di sini bohong, di sana bohong. Tapi ngaku pengikut Rasulullah. Saya, Muhammad Rasulullah. Ya. Saya hamba Allah. Ya. Bohongnya di mana-mana. Sombongnya di mana-mana. Kedekutnya di mana-mana. Macam mana jadi hamba Allah? Sebab jadi hamba Allah tak boleh di sini. Tak boleh hanya di mulut. Dia mesti ada dalam perangai hari-hari. Dalam kelakuan hari-hari. Dalam ibadah harian kita. Ni kekuatan. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai kecil tasbih. Tapi sombong tak habis. Muka beragam tak habis. Masam tak habis. Tak habis. Betul tak? Marah orang bila-bila. Laser setengah mati. Riak setengah nyawa. Betul ke tidak? Maka sekali lagi zikir kita yang ada di bibir tak masuk ke hati. Jadi kita tak rasa kalau buat salah. Allah tengok. Rasa tak Allah dekat? Rasa ke tidak Allah dekat? Bila rasa? Masa bila? Masa senang ke masa susah? Masa susah. Banyak susah ke banyak senang? Banyak senang ke banyak susah? Banyak sakit ke banyak sehat? Masa bila ingat Allah? Sakit, nak sakit tak? Saya tak nak. Ini bukti-bukti yang dia pakai lidah. Okey, saya nak kata saya nampak puan pakai gelang kan? Ya, gelang betul? Pakai gelang kan? Tutup pula dah nampak dah. Tolong jawab soalan saya. Puan pakai gelang siapa? Pakai gelang siapa? Gelang saya lah. Dapatnya dari mana? Dapat dari mana? Belilah. Saya tak ada duit ke apa? Betul? Pakainya di tangan siapa? Dapat tangan dari mana? Allah. Allah. Allah bagi. Iya, saya tanya dia dapat tangan dari mana? Dari mana? Dia Allah bagi ke pinjam? Pinjam. Tadi tangan saya lah. Pakai gelang di mana? Tangan saya lah. Sombong tak namanya? Jangan main-main sombong dengan Allah. Tangan saya. Dia jawab sendiri. Orang sekolah dengar. Umi pun dengar. Betul? Pakai gelang di tangan siapa? Dah takut nak jawab. Pakai gelang di tangan yang Allah pinjam. Ini bukan kita punya. Jangan nak hayut semua. Jangan nak ambil semua. Ni. Ini pun kita lupa. Ini Allah bagi pinjam. Ya Allah. Itu pun tak rasa Allah dekat. Itu pun tak rasa nak terima kasih. Itu pun tak rasa syukur. Ya Allah. Jadi YB. Ya Rabbi. YB dapat dari mana jawatan tu YB? Siapa bagi? Allah bagi. Bagi ke pinjam? Pinjam. Jadi jawatan YB pinjam. Nanti Allah boleh tarik bila? Bila minta maaf YB ni gurau je. Nak bagi ingat. Betul tak? Jadi semua yang kita ada ni pinjam. Tapi sombong setengah mati. YB datang naik kereta kan? Kereta siapa YB? Kereta saya. Tak letih ke? Dapat kereta dari mana YB? Kita bukan tujuan nak hina ke, nak singgung ke, tak. Datang gurau-gurau je, nak bagi ingat. Betul? Rumah-rumah siapa?
Siapa duduk rumah sendiri, angkat tangan. Siapa duduk rumah sendiri? Oh, tak ada. Semua duduk rumah. Pinjam, sedar diri sikit. Jaga rumah setengah mati, dah rumah besar sombong. Ni lah rumah saya. Ada 10 bilik yang main-main. Lagi besar rumah, lagi besar sombongnya. Apa sebab? Kita rasa itu rumah kita. Tapi mulut kata hamba Allah. Nampak tak? Masa PKP kita pegang belah kiri. Apa sebab? Apa sebab kakak? Takut jangkit. Kalau belah kanan, jangkit. Sebab bawahnya ada apa? Jantung. Siapa jantungnya pernah berhenti kat tangan? Ada jantung pernah berhenti? Kalau berhenti apa jadi? Mati. Betul? Jadi kita dengan Allah, siapa yang jaga jantungnya? Allah. Bermakna Allah jauh ke dekat? Allah bersama kita ke tak? Tahu pun. Tapi cakap je. Cerita hai orang lebih banyak bercerita hai sendiri. Itu anak cucu kan anak tu tuan? Yang baring tu. Cucu lah tu. Bukan. Itu adik ke saya? Mak ada tak? Alamak. Mana maknya? Okey. Okey, tak apa. Jadi maknya dari sini. Anak puan ke? Bukan juga. Oh, tak dah aku dah. Okey, jadi sekali lagi. Ni tangan siapa? Tangan Allah bagi pinjam. Ni handphone siapa? Ni handphone siapa? Betul ya? Ini handphone siapa? Pinjam dari Allah. Sebab itu kita susah hati kalau hilang. Sebab kita rasa ini kita punya. Mati itu masuk keranda tak? Masuk tekan kapan tak? Bermakna itu kita punya ke bukan? Bukan. Orang yang ada Allah tak pernah rasa tamak apa-apa pun. YB sekejap je. Paling banyak 10 tahun. Betul. Ataupun sepanjang hidup. Dok kan? Jumpa bencin kan? Ni kekuatan. Jadi tak sombong punya. Ni tak ada sombong punya orang. Betul ke tak? Bermakna apa pun jawatan, apa pun harta, apa pun yang kita milik, siapa punya? Allah punya. Siapa yang suami isteri ada di sini? Tolong angkat tangan sekejap. Oh, tak ngaku dah. Okey, tuan ada suami isteri je di sini? Okey, siapa yang orang yang paling yang tuan sayang? Yang paling tuan sayang di dunia ni siapa? Itu bukan orang. Tolong angkat tangan isteri. Angkat tangan isterinya saudara kita. Oh iya kak? Okey. Siapa orang yang paling puan sayang di dunia ni? Kerana kata dah. Sekarang tak boleh balik satu kereta kau tak sebut. Tak. Jadi kalau kata-kata manusia masih yang nombor satu kita sayang, Allahnya hilang. Dalam hati kita masih ada dua sahaja. Ada Allah, ada Rasulullah. Yang lain ada di tangan. Sebab suami boleh hilang bila-bila, betul? Betul ke tidak? Isteri boleh balik bila-bila, betul? Maka sekali lagi kalau ditanya, siapa orang yang kamu sayang? Kata tadi sayang Rasulullah. Kata tadi hamba Allah, betul? Jadi kalau dia kata siapa yang paling kamu sayang? Siapa? Allah dan Rasulullah. Kalau ini tak ada di hati, jangan mimpi nak masuk syurga. Jangan main-main. Jangan main-main. Ini bukan benda kecil. Kalau siapa berhajat, siapa nak berhajat nak masuk syurga, angkat tangan. Ada yang tak berhajat tak? Yang tak angkat tangan, hati-hati. Takut malaikat dah catat dah. Dia tak bercadang untuk masuk syurga. Okey, terima kasih banyak. Okey.
Bermakna sekali lagi kalau kita berhajat masuk syurga, orang yang pertama duduk di hati kita, orang pertama yang jadi contoh kita, orang pertama yang paling kita rindu, orang pertama yang paling kita cinta adalah Rasulullah. Jika tak ada yang ini, itu angan-angan, dan kalau Imam Ghazali kata itu dusta. Kalau kamu cinta Rasulullah, perangai Rasulullah tak ada dalam diri kita. Jangan mimpi nak jumpa Rasulullah. Sebab itu kalau kita mengaku kita pengikut Rasulullah, fotokopi perangai Rasulullah. Okay? Tadi baru kata siapa tak pernah bohong. Oh, semua pernah bohong. Itu pun dah gagal dah jadi pengikut Rasulullah. Betul? Maka dari hari ini sampai kiamat, sampai kita mati dijemput Allah, berazamlah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak letak Rasulullah di hati aku. Ada suami, ada isteri, yes. Tapi belum tentu isteri bawa, suami bawa masuk syurga. Garanti dapat masuk syurga, tuan. Garanti. Oh, sombong. Orang yang paling sombong, orang merasa dia layak masuk syurga. Bohong. Kerana tak ada siapa pun yang layak masuk syurga. Sebab itu Nabi hari-hari doa, ya Allah, ya Tuhanku, bagi aku mencintaimu, ya Allah. Cinta dengan orang yang mencintaimu, ya Allah. Bagi aku buat ibadah yang kamu cinta, ya Allah. Supaya aku layak masuk syurga, ya Allah. Padahal sudah dinobatkan layak masuk syurga. Betul? Sayyidina Utsman nangis ketika nazak, ya Khalifah, kenapa nangis? Aku akan berangkat. Kankah kamu sudah diberitahu oleh Rasulullah, kamu akan masuk syurga? Benar, aku akan masuk syurga, tapi aku tidak diberitahu aku lepas atau tidak siksa kubur. Yang aku sedih ni, aku tak lepas siksa kubur. Siksa kubur itu menandakan kamu layak ke syurga atau tidak. Seksa di dalam kubur bermakna sulit dapat syurga. Senang di dalam kubur, insya-Allah senang jalan ke akhirat. Hati-hati dong. Oleh itu sekali lagi mohon sama-sama pertama belajar. Belajar tentang Allah, belajar tentang Rasulullah, nombor 1. Sebab itu jangan berhenti belajar. Jangan berhenti pergi kuliah. Kerana itu juga adalah mujahadah kita. Itu juga. Dan jangan berhenti bertaubat. Baru layak nak bercakap pasal mujahadah. Siapa tidak bertaubat, sombong dengan Allah. Aku sangat rindu dengan mereka yang buat dosa, tetapi bertaubat. Ini ya Allah nak. Ini ya Allah nak dengar rintihan dan rayuan kita. Jangan rasa sombong atas bumi. Jangan rasa kita besar sangat. Jangan kita berkuasa sangat. Siapa yang lebih berkuasa? Yang maha berkuasa. Sebab itu serah semua kata dengan Allah. Saya nak datang ke sini dari Shah Alam, ya Allah itu. Jalan ini kamu yang punya, ya Allah. Aku tak tahu jam ke tak jam, sebab hari Sabtu biasanya jam. Sebab orang balik kampung. Aku nak pergi atas redha-Mu, ya Allah. Aku nak jumpa hamba-Mu, ya Allah. Kita tak boleh garanti sebab kita besar ke, kita kecil ke, highway ke tak highway ke. Maka sekali lagi minat mohon. Tolong rasa, sepak dalam diri. Aku rindu Rasulullah atau tidak? Siapa jadi mak angkat tangan? Ramai jadi mak. Rasa tak jadi mak? Dengar sini. Dan dengar cakap siapa tu tak dengar cakap mak? Wah, kita rasa besar. Betul ke tidak? Apa sebab kita rasa besar dengan anak kita? Sebab kita, mak kita lahirkan ke? Kita akan melahirkan dengan pertolongan Allah. Tak ada benda boleh buat dunia ni tanpa pertolongan Allah. Tak ada satu benda pun, benda yang boleh kita lakukan kecuali dengan bantuan Allah. Nak tutup mata ni weh, tak boleh tutup kalau Allah tak bagi betul. Nak nafas ni, jantung. Masa COVID ramai tak yang mati? Ramai mati. Apa sebab? Jantung tak boleh jalan lagi dah. Betul? Maka sekali lagi kita yang masih selamat ini. Kita yang masih selamat ini kalau masih belum rasa Allah pegang jantung aku, bermakna Allah paling dekat dengan aku. Kalau aku nak lawan Allah juga, aku ni siapa? Siapa lawan Allah tak jumpa Rasulullah? Jangan main-main. Sebab itu 2 kalimah syahadah merupakan lesen nombor 1. Apa bukti?
Siapa ada 2 kalimah syahadah? Dia yakin takdirnya ditentukan oleh Allah. Bila takdir, ada suka, ada duka, ada senang, ada susah, ada kurang, ada lebih. Ada pertemuan, ada perpisahan. Jangan kata masa berjumpa, oh syukur Alhamdulillah. Masa berpisah, sampai setengah mati nangis. Kita tidak reda dengan apa yang Allah buat. Hari ini banyak duit, esok tak ada duit. Dulu sebelum PKP, berkepuk duit, betul? Lepas PKP kau, yang hilang kerja, hilang jawatan, tutup syarikat, betul? Baru sedar. Maka Allah nak bagi tahu kamu, dulu kamu senang, lapang, tapi tak jumpa aku. Lah ni kamu hilang apa yang kamu punya, nak jumpa ke tak? Itu yang data orang sakit mental bertambah 10 kali ganda. Okay, orang sakit mental bertambah 10 kali ganda. Kalau nampak gaya bercakap tu macam tak berapa elok, itu masalah sekeru hilang lah tu. Kerana orang yang biasa kaya tapi jatuh, akhirnya dia tidak boleh terima. Pasal apa boleh jatuh? Pasal apa boleh rugi? Pasal apa? Ya kari. Okay, ini kekuatan. Maka sekali lagi, mujahadah. Kenapa kita kata indah? Kerana dia sudah memahami ilmu dulu. Kalau tak ada ilmu tentang Allah, tak ada ilmu tentang dosa, tak ada ilmu tentang neraka, tak ada ilmu tentang syurga, tak jumpa namanya mujahadah. Mujahadah adalah mereka yang dipilih Allah untuk merasa, aku nak jumpa Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Sebab itu pertama, jangan buruk sangka dengan Allah. Aku dah memang jahat, aku dah memang banyak dosa, aku dah buat macam-macam dosa. Memang aku masuk neraka lah ni. Dah. Okay, Allah Maha Pengampun. Mujahadah bermakna perlu kita semak balik. Aku buat dosa dah banyak mana? Umur aku ni tinggal berapa? Boleh faham? Siapa yang merasa, siapa yang ingat dia nak mati 70 kali, garanti masuk syurga. Kerana orang yang ingat mati saja yang ingat nak bertaubat. Orang yang tak nak mati, dia tak nak taubat dah. Aku muda lagi. Engkau lah taubat. Betul ke tak? Jadi tolong semak balik. Ada rasa tak Allah dekat ke jauh dengan kita? Apa tanda dekat? Apa tanda Allah dekat? Tak tahu tanda juga sajalah. Nak kata jauh kan letih lagi. Betul? Allah dekat kerana Allah pegang jantung kita. Suami ke jaga jantung kita? Sakit jantung perangai suami saya ni. Itu ada. Hati kita Allah yang jaga. Darah kita siapa jalankan? Allah yang jalan. Bermakna kamu tak boleh hidup kalau tak ada pertolongan Allah. Jangan sangat. Oh, jalan tengah langit tu. Macam hebat no. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan bahawa pertama yang membuat aku hidup siapa? Siapa? Maka lubat bab pelonori jumpa lepas ke mana pun Allah kata mati. Mati. Siapa pegang mati? Allah. Oleh itu turun belajar untuk taubat. Kerana mati ada pada setiap umur. Kanak-kanak mati, orang tua mati, orang muda mati, orang sakit mati, orang sihat mati, orang kaya mati, raja mati, rakyat mati. Betul? Jadi jangan banyak ketawa kerana kematian itu datang dekat kita. Kita dengan kematian hanya satu kaki je. Kematian ada kat depan tu. Kita melangkah ke depan tu maknanya memburu kematian. Tak kira kamu tua ke muda. Sebab mati ada pada setiap umur dan ada pada setiap masa. Maka mujahadah sekali lagi. Nak jadi orang baik sekali lagi. Tolong cinta Allah dan cinta Rasulullah. Apa tanda cinta Allah? Saya sayang Allah kerana apa sebab? Sebab nak masuk syurga. Hebat impian dan cita-cita. Saya cinta Allah sebab Allah bagi saya sempat hidup di dunia. Tapi bila hidup buat maksiat, bila hidup buat dosa, bila hidup sombong, bila hidup kedekut, tak serasa bersyukur tak dengan Allah? Bila kamu tidak bersyukur, aku tarik semua nikmat. Itu tanda hamba
Hamba Allah, cantik kamu hilang. Allah kata apa? Aku tak tengok wajah kamu. Aku tak tengok kata kamu. Aku tak tengok kaya kamu. Yang ku tengok adalah hati kamu. Kita berjumpa Allah di hati. Tapi kalau selawat tadi tak sampai ke hati, kalau syahadah tadi tak sampai ke hati, jadi kosong. Sebab itu buatlah sepenuh hati ibadah subhanallah. Faham subhanallah tu apa maknanya? Maha suci Allah, subhanallah ya Allah. Jadikanlah ungkapan ini, zikir aku ini untuk sucikan hati aku ya Allah. Betul ke tidak? Saya pegang apa ni? Botol air. Betul? Apa sebab botol ada kat sini? Ini tanda dengan nampak Allah, rasa ada Allah. Apa sebab botol ada di sini? Sebab untuk isi air. Antara botol dengan air, mana mahal? Air. Walaupun air mahal, tanpa botol air dia boleh kat sini tak? Tak. Walaupun botol ni murah dan airnya mahal. Kenapa kata airnya mahal? Kalau nampak air teringat apa? Teringat apa? Ingat nak minum. Nampak makanan ingat apa? Nak makan. Itulah orang yang hidup dalam genggaman nafsu. Kerja dengan nafsu sebab nak duit banyak. Betul? Jangan main-main duit. Tolong orang sebab nak jaga undi. Dok akut. Betul? Jangan marah YB. Tak datang lagi saya ke sini dok. Tapi minggu depan saya akan ke Palung apa kau kata? Palung insyaAllah. Okey. Ni kekuatan. Macam mana kita rasa kita nampak Allah, kita dekat dengan Allah. Allah bagi sakit, syukur ke kufur? Syukur. Siapa yang sihat kan? Doktor ke Allah? Ubat ke Allah? Siapa yang makan ubat tak ingat Allah? Kosong. Tak sembuh sakit. Sebab penyakit Allah bagi, ubat pun, kesembuhan pun Allah bagi. Ubat terpulang kamu. Air kosong boleh jadi ubat tak? Ya Allah ya Tuhanku, ini air ciptaanmu ya Allah. Jadikan air ini berkah untuk demam aku ya Allah. Saya nak yatim masa kecil, tak pernah pergi hospital weh. Tak pernah pergi klinik orang kampung. Bukan ada kereta, bukan ada apa. Kliniknya jauh. Demam, sesama, batuk, apa pun. Apa mak saya buat? Ambil bayi kelapa. Ambil buah kelapa, potong. Kamu minum senapas. Faham minum senapas? Selawat dulu. Bismillah dulu, minum senapas. Kelapanya bukan kecil. Tutup muka ni kelapanya. Minum senapas maknanya tak boleh? Tak boleh berhenti. Sampai sebiji habis. Kita bukan berpeluh sebab minum air. Peluh sebab penat nahan. Senapas. Sebab itu kalau minum air di sebotol dengan nama Allah, minta Allah sembuh, minta Allah hilangkan sakit. Sehat. Tapi kita kata, air kosong. Segala lagi nak tanya. Kalau nampak air, ingat apa? Apa sebab ingat Allah? Ya Allah jadikan botol manusia buat, air Allah buat, betul? Maka Allah kata kemana pun kamu melihat, kemana pun kamu alihkan mata kamu, kamu tetap melihat Allah. Alam ini adalah bukti yang adanya Allah, betul? Maka sekali lagi tengok orang jangan sombong tu. Dia tu. Yang kamu tengok tu siapa? Hamba Allah. Dia kaya ke, dia miskin ke, dia jahat ke, dia baik kan? Dia hamba Allah. Aku tak geng dengan dia, aku geng dengan dia je. Nak dengan perempuan sakit perut kita weh. Bila tak ngam je, dia tu, letih tu. Sebab itu orang perempuan paling ramai di neraka, tak boleh jaga mulut, lidahnya. Dia bagi tahu kat saya, bagi tahu. Okey.
Jadi kalau boleh jaga seluruh badan, jaga baju, lilit tudung 40 kali lilit, tapi tak boleh lilit lidah. Tak boleh simpan lidah. Tak boleh cakap yang elok. Tak payah jadi orang. Lebih baik mati. Ni kekuatan. Siapa yang rasa nak jadi hamba Allah, tolong jaga. Bukan bodoh gigi je. Bukan boh lipstick je. Betul? Jaga lidah. Imam Ghazali kata apa? Lidah kamu 2 jari je. Tapi dia boleh campak kamu ke neraka. Oleh itu terutamanya dengan suami. Tapi kalau suami laser, kita pun laser juga. Betul? Maka wahai para suami, cakap baiklah dengan isteri. Boleh? Sebab isteri itu bukan hak kita. Dia bini aku, suka aku lah. Betul ke salah? Betul ke salah ayat tu? Salah. Dia bini aku, kau jangan campur. Suka aku lah, kena lempang, kena lempeng ke. Betul ke salah? Betul ke salah, Ustaz? Oh, tak berani cakap. Baling ni jangan. Siapa isteri tu? Aku yang mina, aku yang akan nikah. Minta maaf. Aku yang tanggung dia makan. Siapa suruh? Betul tak? Kita pula bila dah empuk macam tu. Tak boleh. Maka kekuatan yang nak dibangun sebagai seorang isteri, pertama dia dihormati, disayangi, diberi jaminan dia akan bahagia. Tapi tengok muka risau juga weh. Okey, maka sekali lagi bangun keyakinan. Sebagai seorang perempuan di kakinya ada syurga. Syurga di telapak kaki ibu. Jadi semak balik hati-hati anda. Ibu ada di mana? Ibu ada nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Nombor 1 tadi ialah Allah dan Rasulullah. Tolong rasakan. Kalau anda tengok air, yang pertama bukan lagi ingat nak minum. Bukan lagi nampak makanan, ingat nak makan. Tak. Hari ini sampai anda mati. Sampai kita mati. Bila saya tengok air, saya ingat Allah. Tengok buah mangga, ya Allah. Bukan ingat sedapnya buah mangga. Tapi apa? Ini hadiah dari Allah. Ini pemberian dari Allah. Aku yang tanam. Oh, kamu yang tanam, tapi Allah yang hidupkan. Betul? Maka sekali lagi tolong rasa. Ini tanda orang rasa ada Allah. Dia jumpa ni hamba Allah belaka. Betul? Ya karib. Jangan bengong-bengong dengan orang. Siapa-siapa terima. Tak kira dia beragam ke tak beragam. Betul? Bukan pagi tadi. Semalam. Jumpa anak yang katanya, kata di jemaah, dia tu tak berapa betul doktor. Tak payah layan sangat. Masya Allah kamu ni duduk di surau. Boleh kutuk orang kata dia tak betul sangat. Tak, kau betul sangat apa? Betul ke tidak? Lagi tak betul, lagi nak dibantu supaya dia jadi betul. Kita pula empuk-empuk pula. Nampak tak? Dosa tak pasal-pasal. Jadi sekali lagi kita nampak air, ingat Allah. Nampak handphone, ingat. Bukan tengok WhatsApp sampai lupa Allah. Nangan masa pegambar. Akan hari yang tayang. Hantar pada seluruh dunia. Aku bergambar. Dosanya tak habis. Okey? Oleh itu sekali lagi ingat, ini siapa punya? Allah bagi. Pinjam. Jangan matanya buta, jangan jarinya kaku. Besok tercampak ke neraka. Betul? Seorang suami, seorang ayah dengan seorang ibu. Ayah maknya masuk neraka, mak ayahnya masuk syurga. Anaknya bermimpi. Saya mimpi jumpa ayah. Ayah makan mewah. Sangat-sangat. Aku pun minta sikit air daripada ayah. Okay? Ayah minta sikit. Mak di neraka. Dahaga sangat. Okay? Bagi aku pakai tapak tangan je. Bagi aku sikit, aku nak takung air yang dari minuman ayah ni, nak bagi kat mak kat sana. Ayahnya bagi, tampung dengan tapak tangan. Tapi sebaik sampai saja ke tempat maknya, habis disambah api. Bila jaga, apa terjadi? Semua tangannya melecur. Padahal mimpi saja. Macam Malik bin Dinar. Mimpi nak dicampak ke neraka.
Okay, ini kekuatan-kekuatan. Baru mimpi nak dicampak ke neraka bila sedar habis mengelupas semua kulit di seluruh badannya. Baru mimpi dah terbakar dah. Anak ni tadi baru mimpi nak bagi tahu kita neraka itu sangatlah panas. Apa yang ada di syurga tak boleh dibawa ke neraka. Ni contoh, bermakna sekali lagi kita berimpian hari ini untuk menjadi calon syurga, nak jadi hamba Allah, nak jadi pengikut Rasulullah. Maka mujahadah kita. Mujahadah maknanya kita terbiasa mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk menambah kekuatan. Kedua, kita belajar untuk taubat sebanyak-banyaknya supaya dosa kita bersih. Ketiga, kita nak bangun balik kekuatan. Aku tak nak lagi kawan dengan orang beragam-beragam. Kerana aku tak kuat nak melawan. Nanti aku jangkit kat dia benda melawannya. Keempat, akhirnya belajar untuk kurang kawan. Faham kurang kawan? Satu pada sebab kenapa wanita masuk neraka, kerana banyak sangat kawan. Dalam Facebook saya, ada juta-juta orang yang main. Ya Karim, bangga akhirnya masanya dicuri oleh Facebook. Dicuri oleh Twitter. Ketiga, kita kata kekuatan yang kita nak bangun. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang hamba Allah, kita merasa bahawa kita tidak perlu banyak cakap. Belajar diam. Sekarang suami yang banyak diam. Betul? Sebab itu orang lelaki mati dulu. Okay? Sebab itu ada persatuan ibu tunggal. Tak ada persatuan ayah tunggal. Sebab ayah jalan dulu. Sebab mereka tidak banyak bercakap. Tidak banyak meluah perasaan. Tidak banyak berkongsi perasaan. Mereka senang dengan diam. Okay? Duduk diam, tak buat apa. Pakcik buat apa, tak ada apa. Okay? Sebab apa? Dalam kepala dia, dalam kotak ingatan kita ada petak. Faham? Ada kotak. Dalam kotak orang perempuan, kotak ni kalau bayangkan sarang lebah. Boleh bayangkan sarang lebah? Petak, betul? Petak-petak dalam kepala orang lelaki, dia cerai-cerai. Jarak-jarak. Petak ingatan orang perempuan, dia macam sarang lebah. Rapat. Sebab itu orang perempuan boleh fikir 3-4 benda sekaligus. Dalam masa memandu, dia boleh makan, dia boleh pasang keset, dia boleh jawab handphone, dia boleh pasang WhatsApp. Ya Rabbi. Boleh buat kerja sambil-sambil. Kat dapur boleh potong pinggan, boleh goreng ikan, boleh potong sayur, boleh serentak. Sebab otaknya rapat. Kotak-kotak tu rapat. Otak orang lelaki renggang-renggang. Sebab itu renggang-renggang. Dan dalam otak orang lelaki, Allah bagi satu kotaknya kosong. Satu kotak tu kosong. Okay? Dia kita panggil empty box kalau komputer. Orang laki-laki paling suka terjun pada kotak yang kosong tu. Sebab itu orang lelaki boleh memancing. Faham mancing? Berhari-hari. Boleh duduk diam, tak cakap apa, tak buat apa. Apa buat menungnya kat luar tu, tak ada apa. Faham tak? Orang perempuan tak boleh. Kalau bawa orang perempuan mancing, satu ikan tak dapat. Apa salah mbak? Mana tak ada bila ikan nak datang, betul? Maka sekali lagi kekuatan mujahadah. Artinya orang itu mampu menyimpan lidahnya. Hanya bercakap benda yang baik-baik sahaja. Hanya bercakap benda-benda yang membantu dia jadi lebih baik. Tetapi yang paling besar dan paling sulit ialah untuk mengawal nafsu. Sebab itu Nabi pesan, musuh paling susah nak lawan adalah nafsu. Dalam badan kita Allah bagi dua. Pertama bagi iman kalau kita tuntut ilmu. Kedua Allah bekalkan dengan nafsu. Sebab itu ada 3 makhluk Allah cipta. Malaikat dibagi otak, dibagi akal tapi tak dibagi nafsu. Manusia, binatang dibagi nafsu, tak ada akal. Manusia dibagi akal dan dibagi nafsu. Sebab itu dia pakai otak dia je. Dia pakai nafsu dia je. Kalau tidak menambah ilmu, maknanya dengar cakap saya, awak tahu apa? Dia marah suami setengah-tengah mati. Kerana dia rasa dia pakai otak.
maka sekali lagi Allah bekalkan kamu otak untuk belajar. Allah bekalkan kamu otak untuk berfikir banyak sikit. Ini bateri kong ni. Tak maaf, dah suruh berhenti lah tu. Minta maaf banyak. Okay, kekuatannya nak dibangun. Maka sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Sebagai, apa tadi kita kata, nak bangun balik mujahadah. Tolong belajar sikitkan kawan. Terutama kawan yang tak ajak kita jumpa Allah. Kawan yang tak berapa seronok nak pergi masjid surau. Kawan yang banyak cerita hai orang daripada hai sendiri. Kawan yang banyak pungut semua cerita orang. Semua dia tahu. Faham? Tak payah cakap banyak-banyak kecuali yang perlu. Artinya sekali lagi tak ada kawan nanti bisu. Terlampau banyak kawan kita terjebak dengan maksiat. Maksiat lidah, maksiat mata, maksiat macam-macam. Betul? Maka kekuatan yang nak dibangun, mujahadah, yang paling sulit ialah mengurus nafsu. Jadi sekali lagi kita belajar, mudah-mudahan nafsu Allah bagi. Pasal apalah Allah bagi nafsu ni? Kalau tidak tak payahlah. Betul? Sebab itu iman para malaikat tak pernah naik, tak pernah turun. Sebab mereka tak ada dosa. Iman kita sekejap naik, sekejap turun. Masa itulah kita minta. Kalau turun tak turun langsung, kalau naik tak naik, senang ke naik? Senang ke susah nak tambah pahala? Senang ke tak? Saya dah tahajud, saya dah puasa, saya dah, tapi Nabi kata pada ada seorang wanita, ya Rasulullah, jiran saya tu ibadah high class. Puasa sunat hari-hari, solatnya bergum, tahajudnya, sedekahnya. Tapi lidahnya sakit ke hati, jiran tak berhenti-berhenti. Apa Nabi kata? Itu adalah calon-calon neraka. Jadi mudah-mudahan, mujahadah kita, mujahadah pertama boleh kawan nafsu tak? Mata boleh jadi panahnya iblis. Tengok aja dah nak beli. Nampak aja dah nak. Betul? Teringin lah. Bukan selalu. Teringin tu siapa bagi? Allah bagi untuk tengok kamu nak ikut yang kau teringin ke, nak ikut yang perlu. Beli yang perlu atau beli yang mahu? Beli yang perlu. Maka sekali lagi, bercakap dengan suami. Yang mahu ke yang perlu? Yang perlu, supaya dia tak banyak pening kepala, kita tak banyak sakit jiwa. Jadi sekali lagi kita nak bangun kekuatan, mujahadah memerlukan kita kekuatan. Sebab itu pertama bangun cinta Allah, cinta Rasulullah. Imam Nawawi kata apa? Kalau kamu nak cinta Allah dan nak cinta Rasulullah dulu. Sebab Rasulullah yang akan bawa kita masuk syurga. Dan Rasulullah lah yang bimbing kita untuk kita dapat jumpa Allah. Maka kamu mesti ada 3 cinta. Last one. Minta maaf banyak. Apa? Okey, sikit boleh? Bos, boleh sikit lagi tak? Okey. Ampun tuanku. Tak sedar diri dapat mikrofon. Okey. Tolong simpan 3 cinta ini. Kalau rasa nak cinta Rasulullah, kita mesti ada 3 jenis cinta. 3 jenis sayang. 3 jenis kasih. Boleh? Pertama, setiap orang, tolong semak dalam diri dia, dalam perasaan dia, dalam hati dia. Perasaan dengan hati beza. Ikut perasaan. Orang perempuan memanglah emosi. Okay? Kita ada otak, ada perasaan, ada hati. Ada IQ namanya intelligent quotient, EQ emotional quotient, dan spiritual quotient. Maknanya kita ada 3 kekuatan. Ada kekuatan otak, ada kekuatan perasaan, dan ada kekuatan hati. Sebab itu orang perempuan boleh bersalin. Apa sebab boleh bersalin? Kerana mereka ada emosi yang sangat kuat untuk sabar. Okay? Sebab itu kita kata mujahadah yang paling sulit juga berat tadi sebab nak kawal nafsu. Kedua, kita kata sulit mujahadah kita ataupun nak jadi baik dengan Allah kalau kita belum jumpa namanya sabar. Boleh faham?
Jadi 3 cinta yang kita nak kena ada. Tolong semak masing-masing. Ada ke tak ada? Kalau rasa nak jumpa Rasulullah, 3-3 ni mesti ada dengan kita. Okey, sekejap lagi je weh. Dah kebas kaki dah tu. Pertama, fahamlah dah. Okey. Dia bukan boleh lebih daripada sejam dah. Yo. Okey. Boleh nampak sebab cepat. Tang. Sampai tak sempat nguap. Saya nampak orang nguap je berhenti lah. Okey. Cinta yang pertama. Kita mesti ada cinta macam kita sayang mak kita. Sayang mak kita, sayang hormat, sayang bahagia, sayang nak muliakan, sayang nak agungkan, sayang nak tatang dia, sayang nak jadikan dia raja atau pemasyuri. Ini lesen semua anak kalau nak jumpa namanya syurga. Jadikan mak kamu, ayah kamu raja. Jadikan rezeki kamu rezeki untuk mak ayah kamu. Kalau ini yang kamu buat, insya-Allah rezeki kamu tak pernah putus. Rezeki kamu akan mengalir macam air laut, macam air sungai. Tapi kalau mak ayah tak dapat rezeki kita, sakit weh. Sakitnya sampai akhirat. Sebab itu durhaka dengan mak, dapat sakitnya di dunia. Siapa yang rezekinya susah sangat, sakit sangat, menderita sangat, bermakna hubungan dengan mak ayahnya sakit. Kalau dia ada kawan cerita, kita tahu lah aku ni buat ini tak jadi, buat ini tak jadi, buat ini tak jadi. Kau balik minta ampun dengan mak kau. Boleh? Itu nasihat. Itu yang pertama. Semua orang mesti ada kasih sayang pada Nabi. Kasih sayang pada Nabi macam dia kasih sayang pada mak ayah dia. Ini Imam Nawawi kata. Okay? Maknanya kita cinta Rasulullah dengan rasa hormat, rasa bahagia, rasa nak muliakan. Okay? Sebab itu, siapa yang dengar nama Muhammad tapi tidak berselawat, dia sedang menuju ke neraka. Okay? Yang kedua, kita mesti ada cinta pada Rasulullah. Sebab kita nak jumpa Allah, betul? Nak masuk syurga, betul? Bersama Rasulullah, betul? Dengan syafaat Rasulullah, betul? Maka cinta Rasulullah sebagaimana kita mencintai anak-anak kita. Macam mana anda sayang anak anda, itulah patutnya sayang yang ada pada Rasulullah. Anak tak makan, kita susah hati. Anak tak sekolah, kita susah hati. Betul? Anak tak solat, kita susah hati. Maknanya sekali anak sakit, susah hati tak? Susah. Maknanya sayang kita dengan Rasulullah seperti sayang kita pada anak kita. Sayang yang terakhir, cinta yang terakhir, kata Imam Nawawi, kamu kalau sayang Rasulullah, kamu kena sayang Rasulullah macam kamu sayang sahabat-sahabat kamu. Sayang ahli karyah kamu. Sayang orang kawasan kamu. Kalau anda boleh ada sahabat dan sayang dengan sahabat, sayang Rasulullah sebagai sahabat, sayang Rasulullah sebagai anak, sayang Rasulullah macam sayang anak, sayang Rasulullah macam sayang mak ayah. Ketiga-tiga sayang ini baru mampu melayakkan kita untuk mengatakan kita sayang Rasulullah, kita rindu Rasulullah. Dengan syarat kita tambah ilmu tentang Rasulullah. Sirahnya tahu, keluarganya tahu, perangnya tahu, kebaikannya tahu, jasanya tahu, Al-Qurannya tahu, apa yang dia buat tahu, sakit macam mana dan sebagainya. Siapa tidak menambah ilmu tentang Rasulullah, bermakna dia tak nak jumpa Rasulullah. Sebab itu Rasulullah kata, semua umat aku yang beriman nanti akan masuk syurga. Kecuali, ini yang sahabat terperanjat, kecuali mereka yang tak mau. Sahabat kata, ada ke umat kamu yang tak hendak masuk syurga ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Yang mana? Yang tak pernah taat Allah dan tak pernah taat Rasulullah. Yang melawan Allah dan yang melawan Rasulullah. Yang tidak hormat dengan Allah dan tidak hormat dengan Rasulullah. Tidak mau beribadah kerana Allah dan tidak mau beribadah untuk jumpa Rasulullah. Sebab itu semua sunnah Rasulullah, bukan sunat. Sunat hukum fiqh. Sunnah, semua yang Rasulullah buat kita kena buat. Semua yang Rasulullah pesan kita kena ingat. Semua yang Rasulullah larang kita kena tinggal. Baru layak dapat 3 cinta ini. Boleh? Kalau setakat selawat je nak jumpa Rasulullah, letih weh.
Syariatnya dulu. Betul selawat itu boleh bantu kita. Boleh tolong kita. Tapi pertolongan paling penting, angkat isi syariatnya. Angkat isi perangainya. Angkat isi sunnahnya. Ini baru selawat tu kira macam hiasan. Baru membantu. Kalau dalam perut tak ada perut Rasulullah. Perangai tak ada perangai Rasulullah. Letih weh. Sulit untuk kita dapat syafaatnya Rasulullah. Maka sekali lagi mohon maaf banyak ayah. Dah tinggal 3 minit. Maka sekali lagi saya mohon maaf. Anda kata adik tak kena di mata dan di hati. Yang cantik adik dari Allah. Maka sekali lagi belajar pertama untuk taubat. Taubat mestilah taubat nasuha. Sebab apa? Dalam kita ada hati, ada 3 jenis hati. Hati pertama, hati yang sihat. Hati yang sihat mana apa? Orang yang buat baik banyak. Tolong tinggal yang buruk pelan-pelan. Itu hatinya sihat. Yang kedua, hatinya sakit. Yang baik buat, yang buruk pun buat. Zikir buat, ngumpat pun buat. Letih weh. Okay. Itu hatinya sakit. Yang ketiga, hatinya mati. Hati mati dia tak peduli cerita syurga. Tak cerita pasal alam kubur. Tak cerita pasal dosa. Dah, tak payah cakap dengan aku cerita dosa. Kamu kubur lain-lain, bukan kubur dengan aku. Kita bukan sekubur kan? Orang macam tu jangan cakap apa-apa. Aku takut kubur aku dengan kubur kamu sebelah. Aku dengar kau melalak-lalak besok dia empuk dia Allah. Sebab itu aku cakap sekarang. Boleh? Ada orang boleh cakap pasal agama. Pasal nak pergi, jomlah pergi masjid, pergi surau. Okay? Kita bukan sekubur. Kubur jaga kubur kau dah lah. Oh letih weh. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat yang benar-benar mampu membangun, mengajak sahabat-sahabat kita untuk dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Jadi sekali lagi dengan waktu yang ada, saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Anda kata adik tak kena di mata dan di hati. Yang cantik adik dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan saya sendiri. Dan insya Allah kita mohon dengan Allah mudah-mudahan mujahadah kita hari ini. Menuntut ilmu ini mujahadah juga. Kerana kita hendak menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah dan dekat dengan syurga. Ilmu dengan syurga seperti ikan dengan air. Siapa nak masuk syurga tapi tak nak cari ilmu, tak nak baca buku, tak nak dengar ceramah, tak nak berubah, maka dia nak masuk syurga tu hanyalah dusta. Syurga dengan ilmu seperti ikan dengan air. Ikan akan mati, tak ada air. Kita tak jumpa syurga kalau tak tambah ilmu. Sebab itu sekali lagi belajar untuk berubah walaupun dapat ilmunya sikit. Walaupun dapat ilmunya jarang-jarang, tapi pakai terus. Boleh? Mudah-mudahan semak balik hati kita, siapa yang kita sayang. Dan ingat semua yang kita ada, siapa punya? Miliknya Allah. Pemberian dari Allah. Dan pemberian ke pinjaman? Pinjam. Tak ada yang beri, dia tak ambil balik dah. Okay? Baju pinjam. Sebab itu yang dah tak nak pakai tu pulang-pulanglah kat orang. Sedekah-sedekahkan. Contoh. Banyak-banyak ingat bahawa Allah bagi kita kesempatan umur yang sangat panjang ke sikit? Banyak. Sangat pendek. Gunakan waktu yang pendek ini untuk membuat ibadah yang panjang pahalanya. Sedekahnya, ibadahnya, zakatnya. Betul? Mudah-mudahan tolong orangnya, pergilah buat orang sakitnya. Itu semua pahala-pahala yang memanjangkan umur. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Sekali lagi mohon maaf. Sebanyak-banyak Wabi, minta maaf Wabi. Mana tahu kata langgar serangan macam mana kan? Kita nak hati baik, mulut baik, betul? Hati baik, mulut baik, buat pun baik kerana siapa? Baik kerana Allah, bukan baik kerana pengundi. Depa dah undi aku ni. Aku kena bagi kat depa. Dak. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu bagi jawatan ini, ya Allah. Bagi aku jaga kamu dan jaga orang pengundi-pengundi aku, ya Allah. Mudah-mudahan. Ini sajalah pesan-pesan kecil. Mudah-mudahan berjumpa di sana nanti. Kalau di sana jumpa, kenapa hang tak cakap? Letih juga. Betul? Jaga diri, jaga keluarga, jaga karya dan jagalah juga pengundi kita. Mudah-mudahan kita benar-benar membawa pengundi kita jumpa Allah dan kita akan ditemukan Allah dengan hadiah-hadiah yang sudah
kita buat kebaikan-kebaikan yang kita bawa dan yang kita tinggalkan. Sekali lagi, saya mohon andai kata kita tak berjumpa lagi, andai kata ini pertemuan terakhir saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, setelah minta maaf, dan andai kata tuan-puan mendengar berita saya berjumpa Allah, dijemput Allah, maka saya mohon ringankanlah lidah untuk mengirimkan sekeping Fatihah untuk saya. Mudah-mudahan kiriman Fatihah tuan-tuan dan puan-puan memudahkan perjalanan saya ke alam barzah, insya-Allah, dan dengan izin Allah, dengan keberkahan petang ini, keberkahan lahir apa kita kata Rabiul Awal ini, kita dikumpulkan nanti di syurga seperti ini, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.